Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, difardukan kepada kamu untuk kamu melaksanakan satu ibadah puasa di bulan Ramadan sebagaimana yang telah difardukan kepada umat-umat yang terdahulu. Mudah-mudahan kamu menjadi manusia yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Shadaqallahul azim. Para jemaah, tuan-tuan, perempuan, muslimin, muslimat, pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sekalian. Alhamdulillah, marilah sama-sama kita memanjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala pada malam yang cukup indah ini, pada bulan yang indah dalam Islam sebagai Syahrul Mubarak, bulan yang diberkati. Kita dipertemukan lagi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam satu majlis ilmu pada malam yang penuh dengan berkat ini. Moga-moga setiap masa, saat, detik yang kita lalui dalam bulan Ramadan ini ada nilai di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, dan menjadi orang-orang yang benar-benar mengambil peluang di saat Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kesempatan untuk berada dalam bulan ini. Para jemaah yang dikasihi sekalian, insya-Allah dalam tazkirah pada malam ini, sebelum kita melaksanakan salat fardu Isya, seterusnya melaksanakan qiyam pada malam ini, saya akan bawakan satu peringatan yang saya namakan sebagai satu tajuk, taqwallah. Para jemaah yang dikasihi sekalian, kalau kita melihat tentang perkataan taqwa, berbetulan surau ini pun nama surah taqwa. Perkataan antara yang seringkali dalam Quran sebut, bincang, Allah ulang. Baik, kalau kita meneliti tentang 9 hari kita melalui ibadah puasa, hukum melaksanakan ibadah puasa apabila seseorang itu telah memenuhi syarat Islam, baligh, berakal. Ini salah antara syarat yang diletakkan oleh para ulama. Berislam, aqil, baligh, akal. Sekiranya ditinggalkan ibadah puasa ini, maka hukumnya berdosa besar. Dalam beberapa hadis disebut dalam kitab Al-Kabair, siapa yang meninggalkan sehari dalam bulan Ramadan dengan sengaja, maknanya dia puasa, dia tidak berpuasa secara dengan sengaja tanpa apa-apa alasan illah, walaupun dia ganti setahun, ini belum cukup untuknya. Baik, beriman kepada ayat Allah. Allah Azza wa Jalla sebut la'allakum tattaqun. Matlamat tujuan ibadah puasa ini la'allakum tattaqun. Dan dalam Quran Allah Subhanahu wa ta'ala, saya nak sebut ulangi, Allah ulang kalimah taqwa ini berulang kali. Dalam surah Al-Baqarah saja, para alim ulama Quran bincang lebih daripada 10 tempat. Belum lagi dalam surah-surah yang lain daripada 114 surah. Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan dalam surah An-Nisa ada, dalam surah Al-Imran pun ada tentang kalimah taqwa. Kita masyarakat lelaki
tiap-tiap hari Jumaat. Salah satu daripada hukum, rukun ataupun menjadi satu hukum yang besar kepada para khatib adalah menyebut tentang ingatan takwa kepada para jemaah yang datang pada hari Jumaat. Kita dengarkan Allah sebut dalam Quran, khatib baca, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allah mulakan juga ayat, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman kepada Allah, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Allah ingatkan, jangan kamu mati melainkan dalam keadaan muslim ataupun telah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa ini satu ketika Nabi ditanya, aina taqwallah? Di mana takwa kepada Allah? Nabi menjawab, fihina, ataupun dalam hati. Satu ketika juga Nabi SAW sebut tentang takwa. Para jemaah sekalian, satu hari Nabi kata, an aktsari ma yudkhilun nas al-jannata faqala ya Rasulullah. Nabi sebut kepada sahabat-sahabat, kamu nak tahu ke tak, ramai manusia ini dimasukkan, dikumpulkan dalam syurga Allah. Nabi tanya kepada sahabat, Nabi jawab, kenapa ramai manusia ini dimasukkan dalam syurga Allah? Nabi tanya, Nabi jawab apa dia? Nabi kata, taqwallah wa husnul khuluq. Faktor manusia ini ramai dalam syurga ini adalah kerana mereka bertakwa kepada Allah dan memiliki akhlak yang baik. Sebab itu ramai manusia ini tergelincir dalam bulan Ramadan. Bagaimana mereka menjadi golongan-golongan yang tercicir dalam senarai takwa? Para alim ulama bincang, sebab utama mereka tercicir menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, ianya berpunca daripada tarkus salah ataupun meninggalkan salat. Baik, para jemaah sekalian, bercakap tentang takwa yang Nabi dah sebut, banyak riwayat tentang ahli syurga yang ramai dalam syurga ini terdiri daripada orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Dalam Al-Quran Karim, sebagaimana yang saya sebut tadi, perkataan takwa Allah ulang banyak tempat. Dalam kita nak mengekalkan takwa dalam kehidupan kita, sampai bilakah kita nak kekalkan takwa ini dalam hidup kita? Jawabnya, sehingga manalah hari yang terakhir kita berada di alam ini disebut sebagai hari kematian. Tuan-tuan, saya, para jemaah muslimat sekalian, tarikh kematian kita ni semua dah ada, semua dah dekat. Hanya menunggu masa, saat, waktu yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan saja. Baik, beriman dengan keseluruhan ayat Allah 30 juz Quran, 114 surah yang wajib kita imani. Poin yang penting, para khatib menyampaikan tiap-tiap minggu kepada kaum lelaki, bukan setakat dirinya perlu bertakwa dengan sebenar-benar takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, bahkan pasangan hidupnya, ahli keluarganya. Sekiranya manusia ini memahami tentang kalimah takwa yang diulang tiap-tiap minggu oleh para khatib, maka para alim ulama kata, kalau kaum lelaki bernama suami kepada isteri, ayah kepada anak-anak, menyebarluaskan tentang takwa, memahami makna takwa, maka dari sudut janai ataupun hal-hal munkar ini akan berkurangan. Bahkan satu ketika bila manusia ini memahami tentang takwa,
kamu akan dapati semua manusia itu akan bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan para jemaah sekalian, nak mengekalkan takwa, para ahli ulama bincang, saya poinkan poin yang pertama pada malam ini, tidak dapat tidak adalah takwa Allah kaitkan dengan as-salah. Salat antara kalimah yang terawal Allah sebut dalam suratul Baqarah, surah yang panjang dalam Quran, 286 ayat. 5 ayat pertama perbincangan tentang takwa, perbincangan tentang petunjuk, perbincangan tentang salat. Alladzina yuqimuna as-salah. Allah sebut awal-awal dalam suratul Baqarah sifat sikap orang-orang yang beriman kepada Allah, beriman kepada alam ghaib adalah orang-orang yang wa yuqimus salah, mendirikan salat. Bila kita bercakap tentang salat, para jemaah sekalian, salat, ada salat yang mana memberi kesan dalam kehidupan. Bagaimana insan manusia yang salat memberi kesan dalam kehidupannya? Imam Az-Zahabi rahimahullah, dia kata kesan seseorang manusia dalam solat kan doa, dan solat ini antara waktu masa seorang manusia itu dengan Allah hampir ketika mana sujud. Solat antara yang banyak menandakan manusia sujud kepada Allah. Quran bincang syarikas min azal sujud. Ada kesan-kesan orang yang salat dalam surah Al-Fatih. Allah cerita bila berada di akhirat, orang-orang yang selalu menunaikan solat sujud pada Allah Subhanahu wa taala, nama-nama mereka akan disusun memasuki pintu syurga Allah Subhanahu wa taala. Baik, takwa dan salat. Kita solat khususnya khasnya dalam bulan Ramadan ini yang dinamakan oleh di kalangan para alim ulama adalah Syahrul Qiyam, bulan solat ataupun bulan banyak berdiri. Memang benar berpandukan kepada tema-tema hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau bulan Ramadan kita ada tema ibadah solat sunat tarawih, banyak solat sunat. Cuma yang biasa kita diibadahkan secara mudah Ramadan ini adalah solat sunat witir, antara ganjaran besar dari Allah Subhanahu wa taala. Saya nak bercakap tentang solat ini terlalu panjang para jemaah sekalian. Saya kaitkan solat ini dengan mukmin yang Allah sebut dalam surah Al-Mu'min. Kemuncak kepada kejayaan seorang manusia adalah bila mana dia ingin menjadi orang-orang mukmin. Bagaimana sifat orang mukmin itu sendiri? Allah nyatakan dalam Al-Quran, Allah gunakan satu lafaz yang penting untuk dipahami dari sudut kaedah bahasa. Qad aflaha al-mu'minun, sesungguhnya beruntung, berjaya. Sesungguhnya Allah datangkan tauhid. Kalau anak-anak kita belajar sekolah Arab, sekolah menengah agama, pada jemaah sekalian, kalau ada anak ibu balik tanya apa makna tauhid, penegasan. Dalam Quran ini kita jumpa beberapa tempat ayat yang Allah gunakan innama sebagai contoh. Inna, qadar. Ini ayat-ayat yang memang tak boleh dah nak diubah, tak boleh nak disanggahi nak cerita. Baik, Allah gunakan pada aflahul mu'minun, sesungguhnya beruntung, sangat beruntung orang-orang mukmin. Apa sifat-sifatnya? Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Antaranya adalah apabila mereka menunaikan salat dalam keadaan khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kita nak dimuhasabahkan bersama, berbagi hampir 20 hari sahaja lagi Ramadan ini.
tema khusyuk ketika mana kita solat. Dalam satu riwayat, Nabi kaitkan di antara solat dan puasa secara ringkas, masih terbatas. Berapa ramai yang salat tetapi hanya dapat letih sahaja. Secara ringkas, puasa Nabi kata besar. Berapa ramai yang berpuasa tetapi laisa lahu min siyami illa al-ju'a' wal 'atash. Berapa ramai yang berpuasa tetapi hanya dapat lapar dan dahaga saja. Kenapa berlaku perkara-perkara ini? Para alim ulama bincang berdasarkan dua dalil yang penting daripada Nabi SAW. Mereka solat boleh jadi kerana hilang khusyuk ketika mana mereka solat. Mereka solat boleh jadi mereka telah tercampurnya rukun-rukun dari sudut rukun qawli, rukun fi'li, rukun qalbi, lebih lagi. Waktu mana kita solat, saya nak tekankan sedikit. Kalau dalam hidup kita nak bertemu dengan anak kita baru pulang daripada perantauan, masa yang lama 1 tahun tak jumpa, belajar di Timur Tengah ataupun di negara Eropah dan sebagainya, tiba-tiba balik pulang, rasa kita ni suka teramat gembira. Itu baru kita berjumpa sesama makhluk, orang yang kita kasih sayangi. Baik, waktu mana kita angkat takbir Allahu Akbar, faktor hilang khusyuk para ahli ulama kata tergesa-gesa dalam solat. Sebab itu pada saya, pada jemaah sekalian, bila kita memasuki Ramadan, kita menyelesaikan solat sunat tarawih, suka untuk saya ingatkan, jangan kita ini tergesa-gesa kerana nak cepat selesai serta semata-mata nak up status berbagi dalam sosial dan sebagainya. Tempat kami 9.20 selesai. Tempat kami 9 suku selesai, 8 rakaat 3 witir. Biar kita boleh sebut tempat kami 8 rakaat 3 witir, pukul 12 malam kita terasa. Rasulullah, kenapa Rasulullah SAW bila qiyam dalam bulan Ramadan, Uzaifah ceritakan usul riwayat yang panjang saya ringkaskan, bila Nabi baca suratul Baqarah pertengahan ayat, Uzaifah kata, yang mengingatkan Rasulullah akan Al-Quran, Rasulullah sambung lagi sampai selesai suratul Baqarah ayat 286, 3 juz. Bila hujung ayat, Uzaifah kata, aku ingatkan Rasulullah ini akan rukuk. Rupa Rasulullah sambung lagi suratul Imran. Bila sampai di pertengahan suratul Imran, hampir-hampir 186. Bila sampai di pertengahan, aku ingatkan Rasulullah akan rukuk. Namun Rasulullah sambung lagi sehingga selesai suratul Imran. Bila selesai suratul Imran, aku ingatkan Rasulullah akan rukuk. Namun Rasulullah sambung lagi suratul Nisa sehingga selesai, barulah Rasulullah rukuk. Syahrul Mubarak, bulan kita diajar lebihkan ibadah, kurangkan juadah. Bagaimana Allah susun kurangkan juadah? Imsak, tahan diri, bermula waktu fajar sampai waktu maghrib tak boleh masuk walaupun sebiji nasi, walaupun seteguk air, walaupun setitis air dalam mulut kita. Di sana ada akidah yang kita beriman. Walaupun tidak dilihat oleh pasangan hidup kita, anak kita, kawan-kawan kita, kalau kita masuk landasan, kita bawa dalam poket kita air kan, boleh saja kita nak minum, tetapi kita yakin walaupun makhluk ini tidak melihat, tetapi Allah Azza wa Jalla melihat. Di sana para ulama kata Ramadan Allah nak himpunkan apa dia? Allah nak himpunkan yang disebut sebagai mengukuhkan akidah. Dalam masa yang sama,
mensabitkan, menetapkan lagi kepercayaan kita tentang syariat Islam adalah yang terbaik. Dan wa husnul khuluq, islah baiki akhlak. Dalam bab baiki akhlak ini sejuk perbincangan panjang. Pada jemaah sekalian, 3 minit yang terakhir sebelum kita salat Isya, ambil perhatian di antara ibadah yang wajib kita fokus belajar solat. Cek kembali, semak kembali cara kita rukuk, sujud, kedudukan kaki dan sebagainya. Tambahi bacaan-bacaan ketika mana kita sujud. Jangan tergesa-gesa, lamakan sujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Cari buku-buku dalam bab salat, biar kita terasa halawatul ibadah, rasa manis ketika mana kita salat. Ia akan memberi kesan yang besar dalam kehidupan kita, sama ada di dunia ataupun di akhirat. Kerana awal ma yuhasab indallah yaumul qiyamah as-salah. Perkara pertama yang Allah Subhanahu Wa Taala akan hitung ataupun Allah hisab adalah salat. Kalau berjaya salat, insya-Allah para ahli ulama kata min abwabil jannah, pintu-pintu syurga Allah terbuka luas untuk kita. Moga-moga kekeluargaan kita Allah jaga dengan kita menjaga Allah. Salah satu daripada cara yang besar adalah penekanan kita salat dalam keluarga. Sengaja saya sentuh tentang takwa, saya kaitkan dengan salat, dan saya kaitkan dengan beberapa tema-tema hadis Nabi SAW. Moga kita menjadi wakil isti'adah, selepas daripada generasi kita 10 tahun boleh jadi sampai boleh kita ataupun lebih. Anak-anak menantu kita pada usia belasan tahun ataupun tak sampai pada hari ini, 20-30 tahun akan datang, kita boleh mencapai kegembiraan di alam kubur. Kesan daripada doa-doa yang dihantar oleh anak-anak yang saleh, yang salihah, yang kita bentuk mereka melalui salat, yang akan membentuk takwa khususnya kepada diri mereka, keluarga kita, keluarga mereka, dan yang besarnya masyarakat di seluruh negara dan seluruh dunia. Sekali lagi pada malam ini kita berjumpa di lain waktu, lain masa. Aku qul hadza wa astaghfirullah al-azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma shrah lana sudurana wa hassin akhlaqana wa salam qulubana. Allahumma rizqna al-fahma wal 'ilma wal hikmata wal 'aql. وافتح علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. Ya Allah, Tuhan kami, ampunkanlah dosa-dosa kami ya Allah, dosa kedua ibu ayah kami ya Allah, sama ada mereka yang masih hidup ataupun yang telah mati pada kami ya Allah. Ya Allah, ampunkanlah dosa pasangan hidup kami ya Allah, ampunkanlah dosa anak-anak kami ya Allah, ampunkanlah dosa di kalangan ahli keluarga kami ya Allah. Kami mohon pada kami ya Allah, ampunkanlah dosa jiran-jiran kami, sahabat-sahabat kami ya Allah. Ya Allah, di bulan yang penuh dengan berkat ini ya Allah, lembutkanlah lidah kami untuk sentiasa menyebut nama kami, sentiasa berselawat pada Rasulullah SAW, sentiasa dilembutkan tangan kami untuk membuka mushaf Quran itu, untuk diulang dan diulang dan diulang, untuk dibaca dan ditadabbur Al-Quran itu ya Allah. Ya Allah, kami mengerti dan kami mengetahui ya Allah, sentiasa saja kami mendengar tentang kematian, sama ada kenalan rapat kami ataupun yang jauh ya Allah. Kami tidak mengetahui ya Allah, sama ada nama kami, ahli keluarga kami, pasangan hidup kami sempat lagi ataupun tidak untuk bertemu dengan Ramadan yang akan datang ya Allah. Ya Allah, jadikanlah baki-baki Ramadan yang akan kami lalui pada tahun ini ya Allah, kami dapat mengisinya dengan ibadah yang terbaik dalam kehidupan kami ya Allah. Ya Allah, permudahkanlah urusan kehidupan kami sama ada di dunia dan di akhirat nanti ya Allah. Dan tutupilah mata kami dengan kalimah yang terakhir di bibir kami, kami mampu menyebut La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina
Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.